Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi, hilanglah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, pada hari ini kita akan bersama-sama membincangkan tentang satu topik yang bagi saya amat penting. Dia merupakan asas yang perlu ada dalam diri setiap insan yang kita gelarkan sebagai warga negara Malaysia. Perkara ini telah diulang banyak kali sewaktu kita masih di bangku sekolah. Namun apabila kita masuk ke alam universiti, perkara ini telah seolah-olah diabaikan. Baik, apakah dia perkara ini? Ia adalah rukun negara. Merujuk kepada perkataan rukun, mengikut terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka, rukun itu sendiri membawa erti dasar, tiang, asas ataupun sendi kepada sesuatu. Jadi, apabila kita mengatakan rukun negara merupakan asas ataupun sendi dalam pembentukan sesebuah negara. Jika tidak sempurna rukun itu, boleh dikatakan bahawa sebuah negara itu tidak molek ataupun tidak sempurna dalam pembentukannya. Jadi sekarang kita pergi kepada poin-poin satu persatu, iaitu 5 prinsip rukun negara adalah: yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Pada kali ini, saya akan lebih menekankan tentang prinsip yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi, kesetiaan kepada raja dan negara, apakah kepentingannya? Baru-baru ini kita dapat lihat pelbagai pihak yang cuba untuk menggoyah ataupun cuba untuk menghapuskan institusi beraja ini. Tahukah anda apakah kepentingan sistem beraja di negara kita? Mungkin ramai yang tidak tahu dan ramai yang tidak ambil peduli tentang kepentingan raja di dalam negara kita. Institusi raja telah diterima sebagai simbol perpaduan. Menerusi Perlembagaan Persekutuan dalam perkara 153, menjaga kedudukan orang-orang Melayu tanpa mengabaikan kedudukan dan kepentingan bangsa lain. Ini bermaksud raja bukan hanya raja kepada sesuatu bangsa atau golongan tertentu sahaja. Raja adalah payung, kita boleh katakan sebagai payung, kedaulatan negara untuk memberi naungan saksama kepada setiap warga tanpa mengira kaum, agama maupun politik. Maka institusi beraja di negara pada masa kini perlu dikekalkan dan dipelihara. Terdapat 2 sebab utama kenapa institusi beraja ini perlu kita kekalkan. Yang pertama adalah ia sebagai kesinambungan agama, budaya, adat resam dan cara hidup. Ini kerana kerajaan dan dasar boleh bertukar setiap 5 tahun apabila berlakunya pilihan raya umum. Namun, ada beberapa perkara yang perlu dikekalkan untuk kestabilan dan kesinambungan agama, identiti, budaya dan cara hidup masyarakat di negara ini. Sejak berkurun lamanya, budaya dan cara hidup masyarakat di Malaysia adalah cara hidup Melayu dan Islam. Budaya dan cara hidup ini perlu dikekalkan dan dilindungi kerana ia adalah teras dan asas kepada pegangan moral, adab, kesopanan dan kesusilaan majoriti masyarakat Malaysia. Tanpa asas moral atau agama yang kuat, maka kesusilaan dan adab masyarakat kita akan menjadi lemah. Seterusnya, kedua, institusi Raja-Raja Melayu adalah sebagai satu institusi, sebagai check and balance ataupun kita panggil
semak imbang terakhir kepada kuasa kerajaan dan juga Perdana Menteri. Jadi apa yang saya ingin katakan di sini adalah kita hendaklah mendokong dan mendaulatkan institusi raja, kerana raja fungsinya amatlah penting dalam memastikan negara kita dan rakyatnya hidup dalam keadaan aman dan sentosa. Jadi saya rasa setakat itu saja. Semoga ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.